Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala pada buku surat 22 bab kudrat perenggan kedua. Kata musannif katanya, adapun menyandarkan takfir, yakni memberi bekas kepada kudrat itu, majaziyun aqliyun, yakni sindiran cakap yang difaham oleh akal. Okey. Menyandarkan ta'fir. Ta'alluq kudrat namanya ta'alluq ta'fir. Okey. Ta'alluq ta'fir. Apa ta'fir? Asal pada athara yu'athiru ta'firan. Wa huwa mu'athirun wa dhaka mu'atharan. Mu'athirun Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikat. Tapi mu'athirun pada majazi adalah kudrat. Tu dia kata majazi aqli tu. Ya, makna mu'athirun yang hakiki Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'athirun secara majazi, sindiran, ataupun dia panggil tak panggil sindiran pun, dia panggil sandaran secara majas, orang panggil secara cakapan sahaja, iaitu kudrat. Kudrat itu mu'athir. Mu'athar iaitu yang diberi bekas, makhluk lah. Allah Ta'ala buat makhluk, maka makhluk dia panggil mu'athar, Allah Ta'ala dia panggil mu'athir. Kalau hakiki, kalau kudrat Allah mu'athir, kudrat Allah mu'athir majazi. Okey. Itu ta'alluq ta'thir. Ta'thir masdar lah. Okey, memberi bekas. Okey. Memberi bekas. Senang itu. Apa sadaran tu dia? Majaziyun aqliyun. Majazi aqli. Apa dia? Sindiran cakap yang difaham oleh akal. Ataupun sadar sesuatu yang lain daripada hakikat dia. Setiap sesuatu mesti ada hakikat dan majas. Hakikat ni yang betul lah, pure. Sebabkan kita bahas sifat-sifat Allah Ta'ala, maka kita katalah Allah Ta'ala buat sekian-sekian dengan sifat kudrat. Kenapa sandaran kudrat? Sebab nak menunjukkan Allah Ta'ala bersifat kudrat tu je. Tu. Kalau nak kata Allah Ta'ala buat buat alam ini, itu sahaja. Dah orang terfikir Allah Ta'ala buat dengan apa? Tu. Kalau Mu'tazilah buat dengan zat. Tu. Buat dengan zat. Sebab dia kata kalau adanya sifat kudrat dan sebagainya yang qadim juga, dia panggil ta'addudul qudama. Berbilang-bilangnya perkara yang qadim. Zat Allah Ta'ala dah qadim, sifat-sifat Allah Ta'ala yang banyak pun qadim. Ta'addudul qudama. Maka dia punya istilah pasapah dia ta'addudul qudama'i mustahilun. Berbilang-bilang qadim itu mustahil. Berbilang-bilang qadim itu mustahil. Jadi kita ta'addudul qudama' mustahilun itu kalau kena kepada satu jenis sifat. Ibaratnya kudrat. Kudrat kalau ada empat yang qadim, itu mustahil. Itu banyak dah qadim. Dah tu zat dengan sifat dua-dua qadim, zat benda yang lain, satu jenis yang lain, sifat satu jenis yang lain. Kita ta'addudul qudama mustahilun itu dari sudut satu jenis.
Bukan main go semua macam falsafah dengan Mu'tazilah. Falsafah dengan Mu'tazilah dia go semua. Oh, ta'addudul qudama mustahil. Perkara yang berbilang itu mustahil. Dia gaul habis. Oh, zat sifat ada dua ni perkara qadim mustahil lah. Itu. Kita tidak begitu. Faham elok? Okey, faham? Tu beza kita tu. Kerana yang memberi bekas pada hakikat itu zat yang maha suci. Okey, baik. Satu lagi. Kalau kita i'tiqad bahawasanya kudrat Allah yang buat, Allah duduk saja, tu kafir. Okey? Jaga tu. Kita duk bahas sifat. Oh, kudrat yang buat, kudrat yang Allah. Jangan kita bahasakan kudrat yang buat. Jangan kita singularkan kudrat saja, jangan. Kudrat Tuhan. Tu okey lagi. Jangan kita kata kudrat saja. Takut-takut kita nanti i'tiqad kudrat tu memang yang beri bekah, bukan Allah Taala. Sudah tu. Tu kufur tu. Okey? Kudrat Tuhan beri bekah dengan makna Allah Ta'ala lah yang buat tu. Allah Ta'ala lah beri bekah. Tapi dengan melalui sifat kudrat. Bukan bermakna Allah berhajat pada sifat kudrat. Dia pun satu benda. Kalau kita i'tiqad Allah Ta'ala nak buat sesuatu berhajat kepada sifat kudrat, tu kufur juga. Itu menunjukkan iftiqar, ihtiyaj ila siwah. Berhajat kepada selainnya. Padahal kudrat dengan zat kita bukannya satu benda yang asing. Sebab tu sifat ma'ani dia panggil la hiya huwa wa la hiya ghairu. Apa dia? La hiya huwa, bukanlah sifat itu. Hiya tu sifat. Huwa, apa huwa? Zat. Bukanlah sifat itu zat. Wa la hiya ghairu, dan bukanlah sifat itu selain daripada zat. Zat ni dia boleh rojak dhamir, muannas boleh, muzakkar boleh. Tu. Zat tu, kalau kita baca kitab-kitab, ni ha ni muannas ni takkan rujuk pada zat? Boleh rujuk pada zat. Hu pun boleh rujuk kepada zat. Tu dari sudut nahulah. Okey. Zat tu boleh rujuk dhamir dia hu atau ha. Muannas ataupun mufrad. Jadi sifat ma'ni la hiya huwa wa la hiya ghairu. Dia itu sifat ma'ni bukannya zat. Sebab dia sifat. Wa la hiya ghairu. Dan dia itu bukan selain daripada zat. Bukan dia terasing duduk di zat. Dia ada di zat. Dia ada di zat. Macam kita kata, kita ada sifat pendengaran. Lepas tu orang kata, dengar tadi kawan tu cakap, aku tak dengar, telinga aku dengar. Agak-agak orang kata apa? Agak-agak orang kata apa? Tak dengar tapi telinga dengar. Dah masalah dengar ke tak? Kita kata kita tak dengar, pendengaran kita dengar, telinga kita dengar, aku tak dengar pun. Tu ngarut tu. Tu seolah-olah dia nak mengasingkan. Telinga dia lain, dia lain. Aku tak tengok perempuan tadi, yang tengok mata aku. Kalau tak cakap itu. Bila kata mata kita tengok, kita lah tengok tu. Bila kata telinga kita dengar, kita lah dengar tu. Sifat kudrat ada di Tuhan, Allah Ta'ala berkuasa lah tu. Tapi nak syaritinya ada sifat kudrat di Allah Ta'ala. Tu, okey. Sifat-sifat 20 ni semua diambil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan rekaan-rekaan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Okey. Sebab ada orang kata, ni falsafah belaka. Falsafah kat mana? Falsafah ada jual? Ada jual, brother. Falsafah ada ajar ke kudrat? Cuba bagi satu kitab yang kata falsafah tu ajar bab kudrat, iradat. Ada tak? Yang falsafahnya itu cara perbahasan dalil akli yang tafsili. Hak tu mungkin ada unsur-unsur falsafah. Tu pun bukan falsafah sangat. Dia pergi ke arah mantik. Dia pergi ke arah mantik. Okey, ilmu kalam. Ilmu kalam bukan falsafah. Ilmu mantik bukan falsafah. Ilmu falsafah ada sumber-sumber unsur-unsur mantik, tapi semua mantik bukan falsafah. Tu kena faham. Orang mengaji mantik, bila kita mengaji mantik, bukan mengaji falsafah tu, mengaji mantik. Falsafah ada unsur mantik, ada unsur kalam, tapi ilmu kalam bukan falsafah. Ilmu mantik bukan falsafah. Ilmu mantik dia panggil qanunun, satu alat. Bila kata qanunun, tengoklah mana-mana takrif mantik. Dia kata qanunun, satu qanun, satu alat. Apa alat? Alat itu dia boleh pergi macam-macam. Dia boleh pergi ilmu kalam, dia boleh pergi ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu itu, ilmu nahwu, nasarah. Mantik ni boleh pergi belakang.
ilmu engineering, ilmu kedoktoran, semua ilmu dia boleh pergi sebab dia qanunun. Dia itu alat. Dia bukannya falsafah dan bukan tertentu kepada falsafah. Ada satu artikel berkait dengan ahli falsafah lah. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tak silap, dia yang kata ilmu mantik ni falsafah. Dah, ilmu falsafah ada sumber mantik, tapi bukan semua ilmu mantik itu falsafah. Tu. Memanglah dari sudut mabadi asyarahnya, wadi' ataupun penyusun mantik itu ialah Aristotle. Dia penyusun sahaja. Apa penyusun? Maksudnya pembukuan disiplin ilmu mantik yang dahulu, yang paling awal Aristotle. Bukan bermakna kita pakai semua Aristotle guna. Tak. Tu. Kita ada pengubahan, mengislamisasikan falsafah dan mengislamisasikan ilmu logik, ilmu akal yang boleh diterapkan sebagai ilmu alat dalam semua bidang ilmu agama. Sehingga kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tidak siqah ilmu seseorang, tidak boleh percaya, tak payah ngaji ke orang tu kalau dia tolak ilmu mantik. Sebab berkemungkinan ilmu dia akan silap. Kalau tidak ada ilmu logik untuk dia berfikir, sebelum dia menerima ilmu, dia telan ilmu dah sampai pada orang lain. Okay. Bagi siapa yang rak mantik lah. Okay. Benar. Okay, hakikatnya Allah Ta'ala belaka. Jangan kata kudrat Allah sahaja yang buat. Padahal Allah juga buat. Hakikatnya zat Allah Ta'ala, zat Allah yang bersifat kudrat. Bukan kudrat tu satu benda yang asing. Sebab tu la hiya huwa wa la hiya ghair. Okay. Maka tidak ada perbuatan melainkan baginya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang telah disebutkan oleh ulama muhaqqiqin. Tetapi pada orang yang awam berkata kudrat yang memperbuat, atau katanya yang awam, pandang olehmu perbuatan kudrat Allah, maka yang demikian itu cakapan haram. Disebabkan orang awam dia ni kira orang yang tak berapa nak alim, orang yang tak apa nak ngaji, tapi dia cakap gitu. Yang buat tu kudrat Allah. Apa lagi? Kudratlah yang buat segala-galanya. Hak tu haram, tapi tak jatuh kufur. Kalau orang yang dah tahu, dia kata juga gitu, boleh kata haram dan boleh takut-takutnya jatuh kufur. Bahkan orang awam pun hati-hati juga. Jangan kata, oh haram je, jangan. Etikad tu etikad lah guna. Kudrat itu saja yang buat, Allah duduk saja, itu kufur. Okay? Kalau etikad gitu, kalau sampai tahap etikad ini, cakapan haram. Macam kita katalah, Al-Quran itu makhluk. Betul dah hakikat dah, tapi cakapan tu haram. Kerana memberi syubhat kepada orang. Okey. Dan kata separuh ulama, tu dia separuh. Separuh dengan makna sebahagian. Tu sebab separuh ialah 1/2 daripada 1. Separuh ataupun setengah. Setengah pun bila setengah ulama ibarat kata separuh ataupun setengah, dia akan kata yakni sebahagian. Dia beza separuh dengan setengah dengan sebahagian. Separuh dengan setengah ni dia separuh. Contohnya 10. Separuh ataupun setengah adalah 5. Kalau sebahagian, 10 ni sebahagian dia berapa? Boleh jadi 3, boleh jadi 5, boleh jadi 7, boleh jadi 9, boleh jadi 1. Sebab tu dalam kitab apa nama dengan sifat 20 ni, antara sifat-sifat yang wajib, sebahagian yang wajib bagi Allah Ta'ala, dia tak panggil setengah, dia tak panggil separuh, dia panggil sebahagian. Kalau ibarat kita Arab, dia panggil setengah. Hawashi tolong kata setengah dengan makna sebahagian. Setengah dengan makna sebahagian. Sebahagian ni lain. Contoh, kalau kita kata setengah daripada sifat Allah 20, maknanya 40 lah semua sifat Allah Ta'ala. Sebab setengah ialah 20. Kali 2, 40. Itu tak betul. Kalau kita kata sebahagian 20 sifat Allah Ta'ala yang wajib belajar, maknanya ada banyak lagi lah. Banyak lagu mana? Wallahu'alam, tidak terhingga. Sebab sebahagian daripada tidak terhingga tu 20. Sebahagian. Tu beza sebahagian dengan setengah.
Habis. Adapun ia awam itu mengiktikadkan kudrat yang memberi bekas dengan sendiri, nescaya jadi kafir. Tu kita kata tadi, kudrat yang buat Allah Taala tak buat, Allah Taala duduk saja kafir. Tu cakapan yang tadi haram ni kafir terus sebab dia i'tikad. Dia cakapan ni haram. Cakapan ni haram, tapi i'tikad kena tengok balik. Apa dia i'tikad di sebalik cakapan? Kalau dia cakap macam ni, kalau dia cakap kudrat yang buat semua tu, tapi i'tikad dia hakikat Allah Ta'ala, cakapan tu haram, tapi tidak jatuh kufur lah. Tapi kalau dia cakap kudrat Allah yang buat, tapi memang i'tikad kudrat memang buat sungguh, tu kufur. Tu cakapan haram lagi kufur. Kalau cakapan kudrat yang buat dah Allah Ta'ala, hakikat je nak i'tikad, hakikatnya Allah Ta'ala, tu haram saja, berdosa besar dan wajib bertaubat, tapi iman dia masih tidak kufur. Tu beza dia. Maka yang sebenarnya dhamirul hali wasya'an ialah Allah Ta'ala tu Tuhan yang bersifat kudrat, mempunyai kebesaran. Ini sebenar, i'tikad sebenar. Dan perintahan yang meliputi, perintahan mana? Sifat yang meliputi al-muhit, muhitun bi kulli syai', yang meliputi, yang memayungi, dan sekalian makhluk di dalam genggamannya, genggaman Allah. Bukan genggam tangan, genggam dengan makna majazi. Semua di bawah ta'aluk Tuhan, semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersendiri mengadakan apa-apa kehendaknya, kehendak Tuhan, yang tiada dapat dikirakan. Yang bersendiri. Musannif pun kata bersendiri. Jadi kita jangan takutlah kata Allah Ta'ala duduk sendiri, dia azali. Bukan makna dia tu ada diri yang boleh kita nampak. Tak, sendiri maksudnya dia seorang. Tok Guru kalau cakap, dia seorang punya masa azali tu. Bukan makna dia orang. Tak, kita punya cakapan bahasa saja. Duduk sendiri lah, duduk sendiri dia masa azali. Duduk sendiri dia lah, dia nak buat apa pun buat lah. Duduk sendiri dia lah, dia buat benda apa yang buat. Duduk sendiri dia lah, dia nak kehendak apa benda yang dia nak kehendak. Okay. Tu cara dia. Tuhan sahaja yang mempunyai kuasa menjadikan dan mentiadakan. Hak ni kudrat yang hakiki, macam kita kata tu. Dan ia Allah itu sahaja yang berkuasa mengubah-ubah maf'ulun bih akan segala perjalanan alam, tapi berdasarkan muafakat iradat yang salihi qadim, yang tajizi qadim, yang telah ditentukan secara tafsili sejak azali. Okey. Sejak azali apa yang Allah kehendak, sekarang kudrat hanya tanjis, meluluskan sahaja. Nak mengubah alam. Contohnya di Lauh Mahfuz kata alam ni akan berlaku sekian-sekian. Tapi di ilmu Allah, di kehendak Allah akan berlaku pada hari lain, pada hari lain, pada masa lain. Maka boleh berubah, tapi berubah dari sudut Lauh Mahfuz saja. Adapun hakikatnya Allah Ta'ala, iradat dia sejak dulu nak takdirkan esok itu berlaku sekian-sekian, dia tidak akan berubah dah. Yang berubah adalah ilmu yang di Lauh Mahfuz oleh para malaikat sahaja. Tu jangan kita kata, Allah Ta'ala nak kehendak apa, kehendak lah, dia boleh tukar kehendak dia. Jangan, cakapan tu kena jaga. Allah Ta'ala tak tukar kehendak dia sejak azali dah. Sejak azali dah. Sebab tu tidak adanya tanjizi hadis bagi iradat. Ada pun itu selari dengan tanjizi qadim. Bukan baru Allah Ta'ala nak kehendak dengan makna Allah Ta'ala boleh dah kehendak apa pun dia boleh tukar bila-bila. Lantak dia lah, dia kan Tuhan. Cakapan gitu nampak betul, tapi hakikatnya salah. Sebab iradat itu Allah Ta'ala tentu sejak azali, tak berubah-ubah. Kalau berubah pun ikut ilmu malaikat yang di Lauh Mahfuz sahaja. Macam kita kata umur seseorang, qada takdir, qada mubram dengan mu'allaq bagi mereka yang sabitkan begitu. Di Lauh Mahfuz kata orang ni umur 50 mati. Tapi iradat Allah Ta'ala nak bagi orang tu mati umur 60. Dah bagaimana? Orang tu membuat beramal, maka akan bertambah dia punya umur. Allah Ta'ala suruh tambah umur dia. Bukan bermakna Allah Ta'ala baru tambah dah.
Allah Ta'ala kehendak sejak azali dah 60 dia akan mati. Tapi Lauh Mahfuz kata 50. Dengan sebab musabab tertentu, umur dia di Lauh Mahfuz tu akan meningkat. Oh, 52 Allah mati. Ada amalan pula 56 pula. Ada amalan pula 58 pula. Ada amalan lagi 60. 60 stop, tak boleh dah. Tu takdir Allah sejak azali dah. Tak boleh ubah dah Lauh Mahfuz tu. Tu. Ya, hak dah. Habis. Okey. Habis. Takut-takut kita kata, oh, iradat Allah Ta'ala ni boleh bila-bila je, takut-takut boleh jadi kufur. Sebab Allah Ta'ala bukan baru kehendak. Allah Ta'ala sudah kehendak sejak azali lagi. Siapa yang kata Allah Ta'ala baru kehendak, makna dulu dia jahil. Dulu dia tak kehendak. Ni sekarang baru kehendak. Dah siapa yang mengkehendakkan kehendak Allah tu? Okay. Jadi mustahil gitu. Habis. Dan hal yang berlaku di dalam masyarakat manusia kerana perintahan Tuhan meliputi yakni meliputi sekalian hamba-hamba dia dan sekalian makhluk di dalam genggaman Tuhan sekalipun sekalipun pada disambung okey. Dan sekalian makhluk di dalam genggaman Tuhan sekalipun pada pandangan dan pada zahirnya manusia yang melakukan, memperbuat dan mengerjakan, tetapi hakikatnya ialah Tuhan. Hakikat yang melakukan, memperbuat dan mengerjakan itu Tuhan. Apa ni? Usaha ikhtiar. Okey. Kita buat usaha ikhtiar Ahlus Sunnah wal Jamaah sabit. Tapi hakikat Allah Ta'ala yang tentukan dia. Allah Ta'ala yang memang sudah menentukan kehendaknya secara batin. Dia Ahlus Sunnah wal Jamaah dia panggil mukhtaran zahiran wa majburan batinan. Okey. Mukhtaran zahiran. Apa mukhtaran zahiran? Kita zahir ada usaha ikhtiar, boleh nak buat apa pun. Tapi majburan batinan, pada hakikatnya kita ini telah ditentukan apa yang kita kehendak pun Allah Ta'ala tentukan. Tu. Dah macam mana nak faham kita ada usaha ikhtiar, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala tentukan kehendak kita. Dan akan berlaku seperti mana kehendak Allah Ta'ala. Walaupun kita kehendak tidak akan berlaku sekalipun. Macam mana tu? Dia seolah-olah mukhtaran zahiran, dia bebas secara zahir, bebas nak buat apa, tapi pada hakikat tak bebas lagi. Di bawah payungan Allah Ta'ala, di bawah liputan ilmu Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh lah, Syekh Dusuki bagi contoh. Contohlah kita kata kita nak makan nasi ayam. Okey, kehendak kita dan kita akan usaha nak makan nasi ayam, maka kita akan pergilah kedai nasi ayam. Tapi kehendak Allah Ta'ala sejak azali kata, hang tak makan nasi ayam, hang akan makan nasi bujang. Bila kita nak makan nasi ayam, kita pun pergilah usaha pi makan nasi ayam. Mestilah kita pergi kedai nasi ayam untuk makan nasi ayam. Lepas tu kita order kat pakcik tu, pakcik nasi ayam goreng satu. Dah. Lepas tu pakcik tu kata, Allah habis lah. Habis pula dah. Sama ada kita kehendak nak pergi tempat lain pula, ataupun kita order dah benda lain. Kalau kita order benda lain, contohnya, nasi goreng biasa tak? Nasi goreng biasa pun habis lah. Ada nasi bujang ya. Nasi bujang. Tengok. Kita pun order. Nasi bujang. Tengok. Kehendak Allah Ta'ala dulu kata nasi bujang dia akan makan. Tapi kehendak kita bebas juga. Awalnya kita buat, kita nak nasi goreng ayam. Kemudian pakcik tu kata habis, kita tanya pula nasi goreng biasa. Habis juga. Nasi bujang pakcik. Last kali kehendak kita nak juga nasi bujang. Tu maksudnya mukhtaran zahiran wa majburan batinan. Lagi, kita kehendak nak pergi pasar raya, nak pergi Maidin pukul 10. Kita pun kehendak siap-siap pukul 9 mandi dah nak pergi. Tiba-tiba kita kehendak nak pergi pukul 10 tu, tiba-tiba pukul 9.30 mati kereta di jalan. Mati kereta di jalan, maka kita nak pergi Maidin pukul 10. Sejak azali kata hang tak akan pergi Maidin pukul 10. Tapi kita akan pergilah. Kita pergilah bawa drive dah. Dudang. Kita kehendak usaha nak pergi dah. Tiba-tiba 9.30 mati kereta. Kereta rosak, terpaksa pergi bengkel.
pukul 10 kita tak jadi pergi Maidin. Berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama kita pun ada kehendak nak pergi Maidin dah. Kita usaha nak pergi Maidin cuma tak jadi sebab kehendak Allah Ta'ala tidak izin. Tu mukhtaran zahiran wa majburan batinan ahlus sunnah wal jamaah. Nanti kita bahaslah Qadariyah dia mukhtaran zahiran wa batinan. Dan kalau Jabariyah majburan zahiran wa batinan. Nanti kita nampak dia. Ni ahlus sunnah dulu. Okey. Hanya yang ada bagi manusia itu usaha dan ikhtiar. Ikhtiar ni ikhtar lah, pilihan hati, kehendak hati. Usaha ni melalui kudrat. Okay? Usaha ni melalui kudrat seseorang. Ikhtiar ni ikhtar, dia dipilih, memilih oleh hati nak buat sesuatu. Tapi kedai makan, nak makan apa? Tu ikhtiar tu. Kita nak makan nasi lepas tu kita usaha dapat nasi tu, kita bagi tahu makcik tu, kita pergi ambil sendiri. Tu usaha lah. Okey. Itu pun tidak boleh memberi bekas pada mengadakan atau menyadakan. Yakni Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala kata akan terpotong buah tu dengan pisau. Kita usaha ke tak usaha ke akan terpotong juga. Kalau kita potong dengan pisau dan memang terpotong buah tersebut, tapi bukan dengan usaha ikhtiar kita, tapi dengan kehendak dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beri bekah, kita potong tu tak beri bekah. Siapa i'tikad kita beri bekah, tu masalah. Okey? Siapa i'tikad kita beri bekah, tu masalah besar bagi dia. Dari sudut i'tikad dia. Okey? Mana? Memberi bekah. Mengadakan atau meniadakan. Kalau kita usaha dan ikhtiar, dah letak dah pisau tajam kat buah tu, tapi tak beri bekah langsung, tak terpotong, boleh tak? Boleh. Sebab usaha ikhtiar manusia bukan memberi bekah. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang beri bekah. Okay. Hanya usaha dan ikhtiar itu pihak madkhal jua, yakni jalan pada menjayakan sesuatu. Apa makna? Iaitu jalan adat sahaja. Usaha ikhtiar kita tu, kita nak potong buah tu, adatnya mestilah guna pisau. Adakah akan terjadi terpotong pisau buah tersebut? Itu kehendak Allah. Kalau kehendak Allah dengan kuasanya nak suruh terpotong, maka akan terpotong. Kalau tidak, dia akan tidak terpotong. Misalnya, seperti putus sesuatu benda, maka jalan hendak putus benda itu mesti dengan dipotongkan. Tengok, macam tadilah. Nak potong buah, kita nak potong buah tu, mestilah melalui dengan jalan potong. Secara adatnya, kita nak panaskan nasi, mesti atas jalan kena ada api. Kita nak start motor, mesti atas jalan mesti ada kunci. Contohlah. Maka bukan perbuatan potong itu memberi bekas pada memutuskan. Bahkan sebenarnya yang memutuskan itu ialah Tuhan. Kita nak start motor, bukan motor tu, bukan kunci yang start motor, Allah Ta'ala yang start motor. Kita nak bakar, nak panaskan sesuatu, bukan api yang beri panah, Allah Ta'ala yang beri panah. Cuma itu jalanan adat sahaja. Macam Allah Ta'ala mencipta Nabi Adam AS melalui tanah. Adakah Allah Ta'ala berhajat pada tanah tu? Tak. Tanah tak beri bekah atas kejadian Nabi Adam AS. Cuma itu atas jalan adat sahaja. Nak buat Nabi Adam taklah sekaligus guk gitu, mesti ada benda. Jadi Allah Ta'ala buat Nabi Adam daripada tanah. Bukan Allah Ta'ala berhajat pada tanah, tak. Macam kita adalah daripada air mani. Bukannya Allah Ta'ala berhajat pada air mani makhluk untuk buat kita, tak. Kalau Allah Ta'ala nak buat terus je tu tanpa ada air mani pun boleh, tak ada masalah. Itu jalan adat saja. Jalan adatnya apabila sudah jima, keluar air mani laki perempuan, bergabung, maka akan lahirnya anak. Itu jalan adat. Kalau Allah Ta'ala tak buat macam tu, boleh tak? Boleh. Seperti Sayyidatina Maryam. Tu dia mana ada bapak tiba-tiba mengandung. Boleh tak? Boleh.
Tu atas jalan adat saja, tapi nak khariqul lil adah boleh. Tu. Tak ada masalah bagi Allah. Nak khariqun min sunnatillah, nak pelik daripada sunnah Allah Taala, sunnatullah, sunnah Allah Taala dengan makna kejadian-kejadian yang telah ditetapkan secara adat, Allah Taala nak keluar daripada tu, tak ada masalah. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Okey. Atau dengan ibarat lain, diumpamakan manusia itu seperti qalam, seperti pen, maka berjalanlah qalam itu pada menulis sesuatu, yakni akan sesuatu huruf. Itu maf'ulun bih. Sesuatu kalimah. Kalimah lah. Kalimah adalah gabungan daripada beberapa huruf. Huruf tu huruf lah. Dengan mengikut kehendak si penulis. Qalam manusia ibarat pen. Okey. Pen menulis juga. Saya suka buku. Tapi siapa yang akan tertulisnya perkataan tersebut melalui kehendak penulis itu. Qalam atas jalan ada je. Okey. Kita tulis saya suka buku. Siapa yang kehendak nak tulis saya suka buku tu? Kita lah yang si penulis ni. Adapun qalam ni cuma menulis saja. Ikut kehendak kita. Begitu jugalah kita manusia ikut kehendak Tuhan. Apa yang kita akan buat, apa yang kita akan usaha, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala, semua melalui kekuasaan Allah yang muafakat dengan iradat dia, maka terjadilah apa yang akan terjadi dan tidak akan terjadi apa yang tidak akan terjadi atas kita, walaupun kita dah usaha, walaupun sudah kita ikhtiar. Tu. Yang demikian jadilah pada zahirnya qalam yang menulis. Zahirnya pen lah menulis. Zahir pen lah menulis. Saya suka buku, pen menulis. Adapun hakikatnya dhamirul hal wasya'at ialah mengikut kehendak tangan si penulis. Artinya penulis hakiki ialah Allah Ta'ala. Itu bandingan. Tu bandingan dia panggil dia bagi meletakkan misal li taqribil fahmi, wad'ul mithali li taqribil fahmi, memberikan ataupun meletakkan contoh untuk dekat faham saja. Bukan si penulis itu Allah Ta'ala menulis dah. Dia nak fahamkan saja kita ni ibarat qalam, ibarat pen. Sebab bila zahirnya kita tengok pen lah menulis ni, tapi sebenarnya ialah kehendak si penulis nak tulis apa. Kehendak Allah nak kata apa, kehendak Allah nak takdirkan kita apa, kita usaha ke mana akan terjadi juga. Itu dia panggil majburan batinan tu. Mukhtaran zahiran, nampak zahirnya ialah pen nulis. Pen ni bebas nulis. Tapi hakikatnya majburan batinan. Pen ini akan tertulis seperti mana kehendak si penulis. Tu majburan batinan. Maka i'tiqad dan kepercayaan manusia di dalam perkara ini, di dalam bab usaha ikhtiar dan memberi bekah ni, berbagai-bagai fikiran, macam-macam pikiran dan fahaman, seterusnya membawa berbagai-bagai kepercayaan dan i'tiqad atau muradif. Maka dengan sebab itu, dengan sebab macam-macam pikiran yang ada, dinyatakan di sini, di kitab ini, 3 macam i'tiqad atau kepercayaan, iaitu Qadariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ni kita pergi hari ni yang pertama dulu. Yang pertama i'tiqad Qadariyah. I'tiqad apa? Qadariyah. Qadariyah asal pada qadar, qadrun. Asal pada qadrun, asal lagi kudrah. Senang. Allah Ta'ala dilah. Okey, Qadariyah, bangsa qadar. Perkataan Qadariyah itu, yakni bermula perkataan Qadariyah itu khabar nisbah kepada kudrat. Betul lah. Qadar akan kepada kudrat. Maksudnya nisbah kepada kudrat tu, barang siapa beriktikad segala perbuatan yang dilakukan manusia itu
sama ada baik atau jahat, semuanya tarbiyah. Tarbiyah yang ini ditadbirkan daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri. Semua manusia, semua perkara yang baik atau buruk melalui usaha dan ikhtiar dia, semua tu manusia belaka. Sedikit pun tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan. I'tiqad qadariyah, Allah Ta'ala meletakkan sifat berkuasa, sifat berkehendak dan lain-lain kepada manusia. Selepas daripada Allah Ta'ala letakkan sifat berkuasa, Allah Ta'ala tak ada kaitan dah. Hanya manusia itulah yang mentadbirkan sama ada baik ataupun buruk. Sebab apa dia berfikiran begini? Sebab dia kata, kalaulah seseorang hamba buat buruk, buat dosa, buat perbuatan kufur, adakah itu kehendak Allah Ta'ala juga? Dia kata bukan. Sebab itu perkara yang buruk. Allah Ta'ala hanya kehendak perkara yang baik-baik saja. Itu Qadariyah Mu'tazilah. Okey? Qadariyah tu. Qadariyah dengan Mu'tazilah sama ya? Qadariyah Mu'tazilah dia bagi. Okey? Dia kata gitu. Allah Ta'ala apa nama tadi? Allah tak ingat. Allah Ta'ala beri berkuasa, beri berkehendak. Dengan sifat berkuasa dan berkehendak tu, dia yang beri bekas sendiri. Ni i'tiqad fasik ni. Dia yang beri bekas sendiri tu. Tanpa ada sedikit pun bersangkut paut dengan Allah. Yang ni tanpa bersangkut paut dengan takdir, qada dan qadar Allah. Ni i'tiqad fasik. Tak kafir lagi, fasik. Sebab apa tak kafir? Sebab dia i'tiqad dua cara. Dari dua pihak. Iaitu dari sudut Allah Ta'ala telah berikan sifat berkuasa, dia mengiktiraflah Allah Ta'ala beri tu. Yang sudut kedua, dia i'tiraf usaha dan ikhtiar. Dia i'tiraf usaha dan ikhtiar. Beza dengan Jabariyah. Jabariyah tidak langsung i'tiraf usaha dan ikhtiar. Semata-mata Allah belaka, hak tu jadi kafir. Sedangkan Allah Ta'ala beri usaha dan ikhtiar. Tapi Qadariyah tak. Qadariyah ni dia terlalu menjaga sehingga dia ni terkeluar daripada Ahlussunnah. Jabariyah ni pun juga terlalu menjaga. Dia nak menjaga, takut-takut kita nak kata Allah Ta'ala ni takut-takut kita kata kita ni yang berkuasa, sehingga dia menisbahkan segala-galanya pada Allah Ta'ala. Jabariyah pun terkeluar daripada Ahlussunnah. Yang Qadariyah pula nak terlalu menjaga juga. Terlalu menjaga dari sudut nak menjaga Allah Ta'ala ni daripada buat perkara-perkara yang zalim kepada makhluk. Dia fikir lagu tu bagus dah, tapi cara tak kena. Tu kata tunggu saya. Tunggu Ridauddin Hafizahullah Ta'ala. Kata gitulah. Qadariyah ni dengan Jabariyah ni dia bukannya asalnya jahat tu, sesat tak. Dia ni terlalu menjaga Tuhan. Faham bahasa tu? Dia ni terlalu nak menjaga, nak terlalu mensucikan Tuhan sehingga dia pun tergelincir. Tu bahasa dia. Kalau Ahlussunnah tak, Ahlussunnah menyucikan juga, tapi dia jalan yang betul. Kalau Qadariyah, dia terlalu nak mensucikan Allah Ta'ala ni sehingga dia tergelincir. Apa terlalu mensucikan? Qadariyah terlalu mensucikan Allah dari sudut Allah Ta'ala itu tidak buat perkara buruk. Hak tu mustahil di Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tidak buat perkara-perkara zalim banyak. Dia terlalu mensucikan Allah Ta'ala. Padahal betul dah kita tak kata Allah Ta'ala tu zalim, tapi cara tak kena. Faham? Jabariyah pula dia kata, dia pun terlalu mensucikan Allah Ta'ala juga. Sehingga dia tak mahu Allah Ta'ala ni bila kita kata ada usaha dan ikhtiar, maknanya kita pun beri bekas juga. Maka dia kata tak ada usaha ikhtiar, tak ada. Semua Allah Ta'ala belaka. Allah Ta'ala semua berkuasa belaka. Sampai terlalu menjaga. Itu sifat yang menyebabkan mereka kedua ni sesat. Terlalu menjaga puak tu, terlalu menjaga i'tiqad dia sehingga tersasar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah dia tidak tersasar, dia di jalan yang betul. Tu Qadariyah, Jabariyah dia terlalu menjaga, terlalu mensucikan Allah. Adapun puak-puak lain seperti Murji'ah, Mujassimah, dia terlalu mempermudahkan pula sehingga sesat. Dia tidak menjaga, dia tidak terlalu menjaga Allah, dia mempermudahkan pula Allah tu, mempermudahkan pula hukum-hukum Allah tu sehingga mereka lagi-lagilah sesat. Macam Mujassimah kata kita boleh tengok Tuhan, iaitu Tuhan nanti kita tengoklah keadaan dia berjisim. Dia terlalu mempermudahkan benda yang dari sudut ketuhanan. Dia berjisim, dia ada tangan, dia ada muka macam kita. Dia terlalu bermudah-mudah dengan Tuhan.
Murji'ah, oh kita buat benda baik pun tak akan tambah iman, kita buat benda maksiat pun tidak akan kurang iman, cukuplah orang beriman dengan iman dia. Terlalu bermudah. Okay? Terlalu bermudah-mudah. Tasahul dia panggil. Tasahul. Allah. Habis. Sedikit pun tak ada kait dengan kuasa Allah Ta'ala. Maka i'tiqad Jabariyah itu dinamakan i'tiqad Qadariyah. Maka i'tiqad yang tersebut tadi dinamakan i'tiqad Qadariyah. Yang demikian nyatalah pahaman i'tiqad Qadariyah itu, iaitu pahaman i'tiqad Qadariyah, manusia sendiri memberi bekal, hak tu pasti. Dan segala perbuatan manusia itu, tetapi dengan kudrat yang dijadikan Allah Ta'ala pada manusia, hak itulah jadi fasih. Dia mensabitkan Allah Ta'ala beri berkuasa, dia mensabitkan kita ni ada usaha dan ikhtiar. Itu sahaja selamat daripada kufur. Ni atas qaul mu'tamad lah. Atas qaul yang bukan mu'tamad, ada kata Qadariyah kafir dah. Ni atas qaul mu'tamad belakang. Habis. I'tiqad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia pada tiap-tiap masa, kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai dan selalu terbantut. Ini hujah untuk rad. Kata manusia yang boleh usaha yang ikhtiar. Dah kenapa ada satu-satu benda yang usaha manusia ikhtiar, manusia usaha tak dapat? Itu persoalan kepada Mu'tazilah, kepada Qadariyah. Betul dah tu. Kita nak pergi Maidin pukul 10, tiba-tiba 9.30 tak jadi. Sebab apa? Kereta rosak. Maknanya ikhtiar usaha kita tak jadi tu. Tu. Kiranya manusia ada berkuasa yang bersendirian, niscaya tidak ada siapa manusia yang mahu hidup di dalam sengsara. Kalaulah manusia ini ada kuasa sendirian tanpa berkait dengan Allah Ta'ala, siapa nak sengsara? Siapa nak perkara yang ditakdir, perkara yang dibuat tu buruk? Semua nak belaka hak baik-baik. Tak ada hak buruk. Kita nak pergi Maidin pukul 10, hak tu baik, tiba-tiba berlaku perkara yang buruk berlaku di tengah jalan. Hak tu kita tak mahu. Kenapa terjadi juga? Tu persoalannya. Tu sengsara hidup, miskin, sakit. Kalau ada usaha ikhtiar tak sakit lah kita. Tu kita makan pil ni, kita makan pil tu, nak sihat, makan tu, makan ni. Tak sakit-sakit lah. So apa sakit? Itu makna ada kuasa Tuhan yang mentakdirkan dia tu sakit. Sebab apa dia orang miskin sedangkan boleh usaha ikhtiar? Dah usaha dah miskin juga. Itu satu perkara yang amat berkuasa, zat yang berkuasa yang telah mentakdirkan dia akan miskin juga walaupun dia usaha ikhtiar. Tiada maju, bahkan semuanya yang tersebut itu hendak hidup senang lenang kaya raya. Siapa tak nak kaya raya? Bisnes macam-macam dah, usaha ikhtiar kita buat, tiba-tiba tak menjadi juga. Sebab apa? Allah Ta'ala takdirkan dia tak menjadi. Qadariyah dia tak sabit takdir. Dia tak sabit takdir. Dia kata kita lah mentakdirkan diri sendiri sebab Allah Ta'ala beri sifat berkuasa dah. Tu kesilapan Qadariyah. Maka nyatalah fikiran dan pahaman mazhab Qadariyah itu melampaui sempadan. Dia terlalu menjaga sehingga melampaui sempadan, seolah-olah tidak kenalkan kudrat Tuhan. Dia tak faham apa makna sifat kudrat Tuhan dan tak faham ta'aluk kudrat Tuhan macam mana berfungsi. Allah Ta'ala bukan sekadar mencipta kudrat makhluk dan beri pada makhluk, bahkan Allah Ta'ala lah dengan sifat kudrat akan berlaku apa yang sesuai dengan kehendaknya kepada makhluk tersebut walaupun secara dia tidak kehendak dan usaha. Sebab tu perbuatan kita usaha ikhtiar ada ikhtiari dengan ada iltirari. Ada ikhtiari dengan ada iltirari. Kalau kita panjat pokok kelapa, kita ikhtiar usaha panjat pokok kelapa, tapi tiba-tiba terjatuh. Terjatuh tu iltirari, kita tak mahu. Sebab apa terjadi juga? Itu persoalan para Mu'tazilah. Kalau kita semua ada usaha ikhtiar, kita lah beri bekas semua. Allah Ta'ala hanya beri sifat berkuasa pada kita. Kenapa kita terjatuh pokok sedangkan kita tidak mahu untuk kita jatuh pokok? Sebab itu takdir Allah.
Qadariyah dia menafikan takdir Allah. Dia kata kita hanya Allah Taala dah beri dah berkuasa, berkehendak, kita lah yang mentakdirkan diri sendiri. Itu persoalan kepada Qadariyah. Kita ada ikhtiari, ittirari. Kenapa kita ikhtiar naik pokok tiba-tiba terjatuh? Terjatuh tu ittirari. Maka ittirari ni kita tak kehendak, kita tak usaha. Kenapa terjadi? Sebab itu kehendak Allah. Kalau Jabariyah lain pula, Jabariyah ittirari belaka, ikhtiari tak ada langsung. Tu pelik juga. Kita Ahlussunnah ittirari, ikhtiari dua-dua. Tu akan bahas nanti Jabariyah tu. Ni sekarang Qadariyah tu. Okey. Maka mazhab ini, mazhab Qadariyah, hukum mazhab ini fasik. Ada juga ulama mengatakan kafir. Syekh Salafus Salih kata kafir dah. Qadariyah, Jabariyah kafir dah. Tapi kalau Mu'tamad, mutaakhirin, dia tapih balik, dia selongkar balik, Mu'tamadnya fasik saja. Jabariyah tak kafir. Jabariyah memang kafir dah. Okey. Qadariyah, Mu'tazilah fasik lagi. Habis. Tetapi yang Mu'tamad tiada kafir. Fasik lah. Kerana fahaman mazhab ini itu mengadakan yang tiada. Tu. Apa nama? Kerana fahaman mazhab ini itu mengadakan yang tiada. Mana? Berkata mereka itu mazhab ini ada memberi bekas kudrat hamba, padahal kudrat hamba tiada boleh memberi bekas sama sekali. Yang memberi bekas tu kudrat hamba, Qadariyah kata. Tu dia kata fahamannya itu mengadakan yang tiada. Apa dia? Kudrat hamba ni tak beri bekas, tapi dia kata beri bekas. Tu mengadakan benda yang tiada. Yang tiada tu kudrat kita tak beri bekas, tapi dia kata kudrat kita beri bekas. Padahal pada hakikatnya kudrat hamba tu tak beri bekas sama sekali. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang berbekas. Dengan makna Allah Ta'ala telah mentakdirkan ada qada qadar dia nak berlaku daripada awal lahir sampai mati nak jadi apa, walaupun kita usaha ikhtiar ataupun tidak. Itu fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Fahaman Qadariyah, kita usaha dan takdir sendiri, dengan makna kita beri bekas terhadap perbuatan kita, dengan makna juga kita lah yang mentakdirkan apa yang akan berlaku pada diri sendiri berdasarkan usaha dan ikhtiar. Habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah kita sambung pada esok malam tu. Tengoklah. Kalau pagi tu tak ada, malam lah. Pagi macam ni lah. Malam macam biasa pukul 9 lebih. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.